Baik. Uh, jadi insya-Allah petang ni kita akan mulakan kelas. Kita mulakan kelas kita dengan doa Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغار اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita dapat meneruskan kelas lagi bersama dengan tuan-tuan. Kita punya kelas dalam sesi bulan Ramadan. Dan seperti yang kita faham, bulan Ramadan ni kiranya sesi kita macam yang saya maklumkan pada minggu lepas, hari yang sama, hari Rabu, tapi kita mula petang lah, pukul 5 hingga 6 begitu. Dalam satu jam suku, kita akan peruntukkan waktu untuk kita berkongsi bersama dengan tuan-tuan, terutamanya berkaitan asas-asas i'rab dan juga terjemahan ayat-ayat Al-Quran. Baik, suka saya nak sedikit mengingatkan pada kita, pada minggu lepas punya sesi yang ke-11, bersama dengan tuan-tuan, kita bincang sehingga perkataan sam'ihim, sehingga kepada kalimah sam'ihim. Jadi sebenarnya banyak yang kita bincang pada minggu lepas, meskipun perkataannya tidaklah begitu banyak, kita ayatnya tak panjang, tetapi 2 ke 3, hampir 2 ke 3 tajuk kita sentuh bersama dengan tuan-tuan. Jadi hari ini saya kira saya nak habiskan dahulu sambungan ayat 7 untuk sesi 12 petang ini, daripada kalimah wa'ala sampai perkataan azim. Ada juga beberapa tajuk, ada juga beberapa tajuk kiranya untuk makluman tuan-tuan yang perlu untuk kita faham, yang perlu untuk kita maklum, memandangkan ada beberapa kalimah yang mungkin bagi kita maknanya dah jelas, tetapi macam yang saya maklumkan sebelum ni lah, kelas kita yang i'rab ni fokusnya kepada perkataan itu, baris ujungnya, huruf ujungnya. Jadi itu semua akan kita bincangkan secara menyeluruhlah pada petang ni. Baik, ayat 7 saya bacakan dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'azim. Baik. Ayat 7 dalam surah Al-Baqarah. Apa yang kita perlu tahu, di peringkat awal kita dah bincang daripada kalimah khatama sampai perkataan sam'ihim. Baik, saya mengulang sedikit makna yang ada dalam rangkaian kata tersebut untuk makluman kita lah. Baik. Okey. Sebentar ya. Ayat yang ke-7 dalam surah Al-Baqarah. Baik. Di awal ini kita baca daripada perkataan khatama sehingga sam'ihim. Bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala telah mengunci ataupun telah menutup. Kalau kita imbas kembali perkataan khatam, kita very familiar with the word,
tutup. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menutup ataupun mengunci qulubihim, ya, hati-hati mereka, wa ala sam'ihim, dan juga pendengaran mereka. Baik. Kemudian disebutkan kepada kita juga, tuan-tuan, ya, disebutkan kepada kita juga wa ala absarihim ghisyawah. Baik. Di sini saya akan mengulang sedikit, ya. Yang wa ala ni tak ada masalah lah, ya. Yang kita faham yang wa ni dan, ya, ada masuk pada kita punya kalau lihat pada nota ni ada ni lah, ya, pada haruf yang kerap. Saya zoomkan sikit untuk kita nampak, ya. Yang inilah, ya, ada melibatkan waw di sini, ya, haruf ataf namanya. Kemudian ada perkataan ala, yang ala ni kita dah bincang 2 kali minggu lepas, ya, sebab sebelum ni ada 2 kalilah kita jumpa dengan perkataan ataupun partikel ala, ya, ala qulubihim, ala sam'ihim. Jadi ala yang sebelum absari ni kita faham maknanya atas, ya, atas, dan lebih kepada haruf jar, ya, haruf jar ada ala. Jadi kalau boleh kita kena fahamlah, ya, bila jumpa ala ni biasanya apa yang kita bincang, ya, dengan ustaz, apa penerangan yang kita faham. Kita tahu haruf jar ala ni ada banyak, ada bermacam-macam. Jadi macam mana kita nak tahu fungsi ala dan yang seumpamanya. Kan ala kita tahulah jar, ya, jar maksudnya baris bawah, ya, fungsinya membaris bawahkan hujung isim absari. Jadi kalimah absari ni tak hairanlah kenapa kita lihat, ya, kalimah absari ini berbaris bawah. Sebab pengaruh daripada kita kata haraf jar ala yang adalah. Itu rasanya kalau tak bincang dengan tuan-tuan pun semua dah nampak ke manakah perbincangan berkaitan dengan kalimah absari. Baik. Cuma macam yang kita perlu tahu jugalah, ya, kalimah absari ini sebenarnya dia melibatkan satu perkataan yang memanglah kita tahu di isim, ya, baris bawah lepas haraf jar, perkataan tu, ya, alif lam tiada, tanwin tiada. Jadi kita tahulah kalimah absari ini alif lam tiada, tanwin tiada, lebih kepada bersandar, ya, mudhaf, macam kita biasa mengulanglah perkataan yang sepatutnya alif lam atau tanwin salah satu kena ada, tapi absari kedua-dua tiada, tuan-tuan. Jadi kita tahulah di situ apakah sebabnya, ya, kerana bersandar, maksudnya perkataan absari, makna absari itu bersandar kepada him ini. Kita kata perkataan dan juga maknanya. Itu satu. Kemudian yang perlu kita faham juga untuk maklumat lah, ya, absari ini dia ada kaitan dengan panca indera lah, macam kita bincang. Ada 2 kan aspek ataupun 2 berkaitan dengan kita kata berkaitan dengan manusia, iaitu pertama qulub, ya, qulub, hati-hati, ya, ataupun jiwa-jiwa, dan sam'i, ya. Sebenarnya perkataan absar ini kita dah biasa dengar, ya, dalam kalau kita baca Asmaul Husna, ya, kalau tuan-tuan baca ayat-ayat Al-Quran, banyak dah kita jumpa kalimah absar yang mana biasa dikaitkan dengan sam'i. Minggu lepas saya ada terangkan sedikit, ya. Cuma itulah kita kata apa yang perlu kita tahu. Maksudnya bila kita berjumpa dengan sam'i, kita juga akan berjumpa dengan absari sebenarnya. Kenapa? Sebab absari ni ada salah satu sifat Allah, ya, ada daripada 99 tu
ada salah satu daripada sifat-sifat Allah, ya, daripada nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Basir. Ya, kadang-kadang nama orang, nama orang Malaysia pun banyak nama Basir. Ya, jadi absar Basir ni lebih kurang lah, kan ada ba-nya, ada sod, ada ra. Jadi yang perlu untuk kita tahu, ya, adalah sebenarnya Basir dengan absar tak jauh beza makna yang ada. Baik. Oleh sebab kita faham bahawa basir maknanya maha melihat, ya, maknanya absar ini ada memberi makna lihat, lihat ataupun kita kata pandang, ya. Cuma nak kena sesuaikanlah. Sebab kenapa kalau terjemahkan absar ini melihat, kan, memandang, itu more kepada verb. Sebab kita faham absar ini isim, lepas haraf jar, baris bawah, jadi kita kena sesuaikan. Untuk makluman juga, ya, absar ini kita perlu tahu bahawa kalimah absar ini pada asalnya adalah kita kata basara, basara. Ini yang asal, ataupun sebenarnya nanti saya akan tunjukkan sekarang ni kepada kita kenapa saya mengatakan begitu. Asal absar itu adalah basara, ataupun sebenarnya basura, ya, yang lebih tepat basura. Kenapa? Macam yang saya maklumkan kepada kita banyak kali lah, ya, perkataan Arab ni kalau kita nak cari dalam kamus, kita perlu tahu kata akarnya. Ya, kata akar macam contoh perkataan khatama, ya, perkataan basura ni kata akar. Sebab kita ada maklumkanlah, ya, kata akar dia hujungnya baris atas, ya, patternnya kosong, ada huwa di dalamnya, melibatkan fi'il madhi, ya, fi'il madhi. Jadi perkataan khatama basura ini, ya, perkataannya seperti yang kita bincang banyak kalilah, ya, pattern yang kata akar ataupun pattern melibatkan pattern kata akar, iaitu yang ini yang saya tekankan banyak kalilah kepada kita pada minggu lepas, ya. Pattern sebegini adalah pattern kata akar. Patternnya kosong, hujungnya baris atas, ada huwa di dalamnya, melibatkan madhi, ya, melibatkan fi'il madhi. Baik, dan madhi kita fahamlah maknanya past tense, ya, telah berlaku. Jadi itu sebablah saya katakan, ya, bahawa absar ini asalnya basura. Jadi kalau basura ni kita tanya kepada semualah, kan, basura apa makna yang kita faham, tuan-tuan, ya? Basura ni ada huwa dalamnya tadi, kan, sebab ujungnya baris atas. Jadi kata akar past tense basura, maka makna basura ni apa? Dia telah melihat ataupun memandang. Ya, saya tunjukkan pada tuan-tuan, cuma kita perlu tahu jugalah, ya, pada waktu yang sama absar ini dia adalah jamak, ya, jamak perkataan yang kita pernah jumpa sebelum ni, ya, jamak, ya. Apa makna jamak? Jamak bermaksud perkataan itu ataupun kata nama itu, ya, datang dengan bilangan yang banyak. Mudah kata plural lah. Kalau English sebut plural, kalau kita kalau Arab sebut jamak. Baik, dia masuk pada area ni, ya, sebab macam kita tahulah kata nama, misalnya kita kata absari ini, ya, dia ada jantinanya, ya, perkataan tu maskulin ke, muzakkar ke, feminin ke, muannas ke, dan bilangan. Jadi absar ini sebenarnya banyak jamak taksir. Baik, apa buktinya ataupun apakah kita kata rujukan kalau kita nak lihat pada kita kata kamus, ya. Okey.
di sini saya akan tunjukkan satulah ya untuk contoh kita. Okey, sebentar ya. Okey, kejap. Okey. Saya tunjukkan satu contoh daripada kita kata daripada kamus online ya. Okey, jap. Baik. Macam tadi kita katakan pada tuan-tuan ya, kalau kita rujuk contohnya, ni saya guna PC kejap ya. Perkataan dalam kamus ni biasanya kalimahnya kita kata biasa kalau online ni kita rujuk dalam kamus Al-Ma'ani sebenarnya. Okey, sebentar ya, saya nak tunjukkan dahulu yang kita kata tadi bahawa kita katakan bahawa dia punya akar dia ataupun asalnya itu berasal daripada kita kata basurah ya, berasal daripada basurah. Okey, sebentar ya, basurah. Okey, saya cuba cari satu contoh ataupun contoh yang ada lah. Okey, sekadar untuk panduan pada kita. Okey, ni keluar. Okey. Alright. Okey, saya zoom sedikit. Okay, alright. Misalnya kalau kita cari perkataan basurah ya, dalam kamus, ya, ini contoh perkataan lah yang kita boleh dapat. Sebenarnya saya mohon maaf tak dapat share sangat dengan tuan-tuan sebab ada sedikit masalah saya punya web ni. Cuma untuk maklumannya tadi perkataan absar ni berasal daripada basurah ya, dia berasal daripada kalimah basurah. Jadi sebenarnya kalau kita berikan contoh, okey kejap ya. Okey, basurah ni kalau boleh kita tandakan dahulu, maksudnya melihat ya, melihat. Okey, dan kalau saya tuliskan kat sinilah ya, contohnya. Okey, basurah ini saya besarkan sikit. Okey, ini sebenarnya contoh yang saya nak kongsikanlah kepada tuan-tuan ya. Okey, ini English kepada Arabic. Arabic kepada okey. Jadi sebenarnya perkataan-perkataan ini contohnya absar ini memang sebenarnya yang saya nak maklumkan adalah berasal sebenarnya kalimah berasal daripada kalimah basurah. Jadi bila kita faham begitu, dalam kamus akan berikan daripada bahawa apakah perubahan ataupun apakah kita kata perkataan yang ada. Contohnya kalau saya ambil satu di sini, seperti yang kita nampak sekarang lah ya, saya zoom sikit pada tuan-tuan ya. Kalimah absar ini, okay, kalimah absar, misalnya kalau kita type kalimah absar, okey, dia akan berikan kepada kita penerangan tentang kata nama tersebut. Maknanya kata nama tersebut bukanlah kita kata apa, dia ada syarahnya yang
yang tertentu, ya. Okey, antaranya dituliskan di sinilah, dia ada berikan juga di sini, saya tunjukkannya. Jap, absar, al-absar, okey, yang inilah, absar, okey. Baik, absar, okey, dia cuma beri begini, cuma, kalimah absar, dalam kamus sekarang ni, ini dia tulis pandangan lah, okey, pandangan. Dan ini tadi yang saya maklumkan, ya, kalimah kalimah absar ini, ya, dia berasal daripada basura, ya, berasal daripada kalimah basura. Jadi kalimah absar yang ada sekarang ni pada ayat, ya, dia sebenarnya berkaitan dengan jamak, banyak, pandangan-pandangan. Itu sebab kalau kita lihat pada terjemahan Quran, ialah pada terjemahan ni mungkin absar ni, ya, yang kita akan dapat kalimah absar ni, dia akan berikan kepada kita sekadar terjemahan pandangan. Tetapi macam tadi yang saya maklumkan, absar ini jamak, pandangan-pandangan. Kalau satu pandangan, Arab menyebut basrun. Begitulah kita kata pandangan. Cuma perbincangan ini berkaitan kata tu memerlukan waktu yang panjang, ya, untuk kita sharekan kepada tuan-tuan, sebab misalnya daripada kalimah basura ni, dia boleh pergi kepada bermacam-macam lagi perkataan, ya. Cuma yang saya nak kita tahu, absar ini macam tadi saya tunjukkan, inilah asal dia, basura, ya. Basura, melihat. Jadi daripada basara ini dapatlah perkataan absar. Sebenarnya daripada basar dapat kalimah absar, dan absar ni sebenarnya masuk jamak taksir. Kalau mufradnya, kalau satunya, Arab sebut basrun. Basrun, kita kata pandangan lah, ya, pandangan ataupun penglihatan, ya, begitu. Okey, itu satu yang perlu kita tahulah. Jadi terjemahan wa'ala absari, wa'ala absari adalah dan atas pandangan-pandangan ataupun penglihatan-penglihatan. Sebab kita tahu kan tuan-tuan, ayat 7 ni menceritakan tentang orang-orang kafir yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menutupkannya, mengunci hati-hati mereka, ya, qalb, pendengaran-pendengaran mereka, ya, sam'ihim, dan juga pandangan-pandangan mereka. Cuma kalau boleh recall kembali ataupun ulang kembali, ya, yang him ni. Kita dah bincang 4-5 kali dah minggu lepas, ya. Yang him ini apa kita faham maknanya? Mereka, apa namanya? Dhamir muttasil. Ya, dhamir muttasil yang mana pada inilah saya ada zoomkan untuk sekadar rujukan kita, ya, yang saya bulatkan ini. Ya. Jadi kita pun tahulah ini asal him tu hum. Ya, dia punya asalnya hum. Jadi bila kita menyebut begitu, bila kita kata asal him itu adalah hum, maka kita perlu tahulah ni kenapa kat sini berubah kepada him yang kita bincang, ya, kerana sebelumnya ada baris bawah kan. Kalau perasan macam yang kita bincang minggu lepas lah, ya, sam'ihim, tak baca sam'ihum, qulubi him, tak baca qulubihum, sebab hum itu mereka, ya, dhamirnya ataupun hanya berubah daripada dhammah kepada baris bawah, ya, kepada baris bawah kalau sebelumnya ada baris bawah. Misalnya kalau kita baca wa ala absarihim, itu sebab kita baca absarihim, tak baca absarihum, sebab him ini yang kita letakkan warna hijau ini sebelumnya ada baris bawah, ada ra berbaris bawah. Ya, jadi
itu yang kita fahamlah rasional. Di sebalik ada pertukaran baris daripada hum hanya dhammah kepada him. Dua sebab kan sebenarnya. Satu biasa baris bawah ataupun kalau sebelumnya ada ya baris mati lah. Yang ya baris mati tu kita jumpa dalam contoh ayat terakhir kan dalam surah Al-Fatihah. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, alaihim. Jadi dua sebab tu kalau boleh tuan-tuan kena maklumlah mengapa kita kata asalnya itu hum ya, hum tapi berubah kepada him, dhamir mutasil di hujung qulubihim ya, di hujung sam'ihim, di hujung absarihim, bentuk yang sama dan juga pertukaran yang sekata sebab faktornya samalah, sebelumnya ada baris bawah. Baik. Kemudian kalau kita lihat ya, pada perkataan rishawah, ya, rishawah ni isim ya, perkataannya apa jantinanya tuan-tuan? Kalau kita tanya sedikitlah soal jantina ni kan, soal jantina kalimah ya, soal gender perkataan kan, sebab itu isim. Tentulah kita kata sebab ada ta di hujung ya, isyawah ada ta di hujung, maknanya perkataan tu mufrad ya, kalimah risyawah itu singular perkataannya, dan dia kita kata juga melibatkan muannas ya, juga ada melibatkan kita kata muannas. Okey. Perempuan lah, tapi macam yang saya terangkan sebelum ni, bukanlah maknanya risyawah ni dia macam ada jantina, macam benda tu ada jantina dan yang seumpamanya. Tak, kalimah tu tuan-tuan, sebab macam yang kita tahulah ya, isim kata nama dalam bahasa ni dia ada jantina dia. Bukanlah bila kita sebut jantina tu benda tu ada jantinanya, tak, maksudnya kalimah tu lah. Sebab dia macam French, macam Italy. Ya, di sini sekadar untuk maklumatlah, kita faham dia mufrad, kita kata singular, dan kita faham dia muannas, perempuan ataupun feminin perkataannya ya. Baik, apakah makna risyawa sebenarnya yang boleh kita faham? Ya, risyawa ni dalam tafsir ya, disebut risyawa ni maknanya kita kata tutup ya, tutup ataupun kita kata penutup, macam itulah, ataupun penghalang. Sebenarnya dalam tafsiran para ulama ya, risyawah ni kita kata dalam perbahasan para ulama, contohnya daripada buku Saleh Humaid ya, dan tafsir Al-Mukhtasar, mengatakan bahawa Ibn Jarir mengatakan risyawah ini bermaksud penutup ya, penutup ataupun penghalang. Maksudnya nak dikatakan di sini bahawa bukanlah sekadar hati ya, qulub itu ya, jiwa-jiwa sam'i ya, pendengaran itu ditutup tuan-tuan, tetapi juga penglihatan ya, penglihatan mereka ditutup. Kita pun terfikirlah apa maksud penglihatan ditutup ni kan, wa ala absarihim ghishawah ni, apakah maknanya di situ? Dikatakan dan atas penglihatan ataupun pandangan-pandangan ya, absar ni jamak taksir ya, kalau mufradnya basrun, daripada kata akal yang tadi kita share pada ibu-ibu ayah-ayah kan, yang saya highlightkan ni ya, basura kata akal sebab ujung baris atas ya, kalimah dia hujungnya baris atas, kata akal fi'il madhi. Jadi apa maksud sebenar kan, wa ala absarihim ghishawah ya, dan atas penglihatan mereka, pandangan-pandangan mereka adanya penutup, ghishawah ataupun kita kata penghalang. Maknanya di sini bukanlah maknanya itu mereka tu buta dan seumpamanya, kan maksudnya mereka tu
celik, ya, ada penglihatan seperti biasa, tetapi risyawah kat sini yang dikatakan penutup ataupun penghalang itu adalah uh, bermaksud penghalang, ya, penghalang kepada mereka, adanya penutup kepada mereka yang mana menghalangi penglihatan orang-orang kafir itu daripada melihat kebenaran. Jadi itu sebablah dikatakan, ya, wa ala absarihim ghisyawah. Ya, ghisyawah ni mudah katanya tuan-tuan, penutup. Ya, penutup ataupun penghalang, bukanlah maksudnya orang kafir itu buta. Tak, tapi ghisyawah ni penghalang yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan penghalang yang menghalang dan juga menyebabkan orang kafir tak nampak kebenaran. Itu sebab mereka tu menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi, ya. Mereka itu menolak um, Quran, ya, yang diturunkan kepada Nabi, yang dibawa oleh Nabi, juga kenabian Rasulullah. Jadi itu sebab dikatakan ke atas penglihatan mereka, ke atas pandangan mereka, ghisyawah, ada penutup, ada penghalang. Okey, itu satu. Masih lagi bincang basic, ya, kepada tuan-tuan. Sekarang ni mulalah kita nak masuk kepada perbincangan yang agak sedikit dalam, iaitu melibatkan rangkai kata walahu ma'adzabun azim. Baik, yang ini saya akan terangkan gunakan nota yang kita sharekan kepada tuan-tuan, ya. Apakah yang saya katakan tadi, penerangannya agak mendalam, kita nak kongsikan kepada tuan-tuan. Satu yang perlu kita faham, ya, bila kita baca walahum azabun azim, ya, mungkin perkataannya sangat familiar lah dengan kita, ya. Contohnya perkataan wa, perkataan la, sebab kita tahulah contohnya perkataan walahum, ya, kita nampak ada gabungan, ya, gabungan wa dengan la, ya, dengan hum. Okey. Tadi kita faham wa ala absarihim ghisyawah, maksudnya Tuhan kata dan atas penglihatannya ataupun pandangan-pandangan mereka, orang-orang kafir tu ada penutup. Bukanlah bermaksud yang macam tadi kita tahu, bukanlah maknanya orang kafir itu buta. Kan? Tak, maknanya itu penutup yang mana menghalang mereka daripada melihat kebenaran. Mereka dah tak nampak dah mana yang benar dan manakah yang sebaliknya. Ya, jadi tuan-tuan, bila kita fokus pula kepada walahum azabun azim, yang mana kalimah walahum ni gabungan tiga, ya. Apa maksudnya? Okey, dan itu rasanya tak ada masalah lah, ya. Untuk tuan-tuan, untuk ibu-ibu ayah-ayah tahu, tadi kita dah bincang, ya, ataf kat sini. Okey. Kemudian yang perlu untuk kita tahu juga, ya, pada waktu yang sama adalah la. Ya, la. Ada kelas sedikit bertanyalah, dan sebenarnya mungkin boleh kita fikir-fikir, ya. La ni dia termasuk dalam kategori yang kita kata membaris, yang baris bawah tu. Arab sebut baris bawah ni haraf jar, tuan-tuan, kan? Okey. Perasan tak kat sini kalau kita zoomkan sedikit kepada ibu-ibu ayah-ayah yang online petang ni, ya, dan yang mendengar live kita, ya, yang belajar dengan kita, nampak tak kat sini hujung ni ada li dengan la. Ada li dengan la. Ya. Sebenarnya ada pattern. Ada pattern. Di sini kita faham la-nya yang tadi Ustaz kata ada kaitan dengan istilah terms baris bawah tu, jadi lamnya haraf jar, lamnya haraf jar, jadi lamnya yang kita baca la ni maksudnya untuklah ataupun bagi, ya, ataupun kita kata kepunyaan. Kat sini kita boleh kata bagi, ya, bagi. Ya. Cuma yang perlu untuk tuan-tuan dan puan-puan fikirkan, ya, tolong kita
kita fikir-fikirkanlah, ya. Kita fikir-fikirkan apa beza, ya, apa beza antara kita kata la dengan li. Dua-dua haraf jar, ya, maknanya untuk boleh, bagi boleh. Perasan tak kadang-kadang kita baca li, ya, dalam contoh dalam surah Al-Fatihah kan. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Misalnya kalau kita buka dalam surah Al-Insan contohnya lah. Sebab kita ni pun memang antara surah yang sunnah kita galakkan, digalakkan untuk kita baca surah Al-Insan juga sebenarnya. Jadi kadang-kadang kita jumpa li, ya, kadang-kadang kita jumpa la. Sekarang ni muka surat 578 dalam surah Al-Insan, tuan-tuan, di sini ada perkataan inna a'tadna lil kafirina. Ya, inna ni sesungguhnya kami, a'tadna ni, na ni kami ni, maksudnya kalimah a'tadna ni menyediakan ataupun menyiapkan. Nampak tak kat sini ada li, ya, lil kafirin. Ada bezalah. Ya, kita guna li, lepas tu kita guna la. Ya, ada in fact ada perbezaan sebenarnya kan. Dua-dua untuk boleh, bagi boleh, dua-dua haraf jar. Apa beza dia? Ini kena take note sedikitlah, ya. Kalau li itu, ya, kalau li Quran gunakan li ni, li, ya, li. Kalau kita bincang la dahululah sebab ayat la, ya. Kalau la digunakan, kalau sebab dia mesti attach kan, dia mesti attach dengan something. Sebab kita faham itulah fungsi haraf jar, dia mesti ada kaitan, ada perkaitan dengan word sebelumnya. La ni biasa dia akan attach dengan apa-apa isim lepasnya. Tapi apakah yang membezakan la dan juga li? Penggunaannya. Baik, kalau la ni, untuk makluman tuan-tuan, kalau la ni digunakan untuk melekat dengan dhamir saja. Ya, digunakan la kalau melekat dengan dhamir. Tu sebab kita dengar lahum. Dia tak baca lihum. La ni untuk dhamir. Contoh kalau kita doakan, kita doa, mestilah kita doa kalau untuk secara berjemaah, ya, kita akan baca lana. Ya, Allahumma ghfir lana, ya. Ya Allah, ampunkanlah oleh engkau, ya, untuk kami, ya. Wahab lana, dan berikanlah oleh engkau Allah, ya, untuk kami. Perasan tak? Kalau kita baca lana, kita baca rangkaian kata begitu, lana, kita akan gunakan lamnya haraf jar, tetapi baris atas. Berbaris atas. Bukannya dengan kita kata lamnya baris bawah ke tak. Sebab yang macam tadi saya maklumkan, ya, bahawa la kita gunakan jika melekat dengan dhamir saja. La digunakan jika melekat dengan dhamir semata-mata. Lana, lahum. Itu sebab kalau kita, macam yang saya share sebelum ni, kalau kita pergi walimah, tuan-tuan, ya, kita akan doakan kepada pengantin lelaki, pengantin perempuan tu 2 orang lah kan. Jadi bila 2 orang ni kita sebut, kalau 2 orang ni kita sebut kuma lah, ya. Tu yang doa tu barakallahu lakuma, ya, wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ya, doa untuk pengantin 2 orang. Jadi tu sebab kita sebut barakallahu lakuma. Ya, kuma ni 2 orang sebenarnya. Jadi ini yang saya nak faham. Ini saya nak memahamkanlah, berkongsi kepada ibu-ibu ayah-ayah, sebab dalam usaha kita nak belajar ada beza sebenarnya. Ya, tu sebab kita baca dan dibacakan lakumah. Ya. Kita tak baca likuma ke, kita baca la kuma. Begitu. Sebab yang digunakan itu dhamir. Yang isim yang diusulkan itu dhamir. Kuma, engkau berdua, na, kami, ya. Hum dalam ayat contohnya, ya.
hum dalam ayat ni mereka orang-orang kafir, maka bila digunakan dhamir maka akan digunakan lam yang haraf jar tetapi berbaris atas, sebab lam baris atas digunakan untuk dhamir sahaja. Tetapi kalau yang lamnya berbaris bawah, lamnya baris bawah yang ini, yang saya bulatkan ini, ini kan kita faham. Lepas apa-apa, lepas daripada haraf jar, mestilah isim, mestilah isim. Tapi isim yang macam mana? Kalau la ni untuk dhamir, untuk dhamir, tetapi kalau yang li ini, tuan-tuan, li ini sekarang apa? Untuk apa isim? Sebab kita faham lepas haraf jar ni mestilah apa isim kan? Jadi li ini akan digunakan kalau attach dengan apa isim. Apa isim selain dhamir. Itu sebab tadi saya tunjukkan dalam surah Al-Insan contohnya. Dalam surah Al-Insan tadi kita lihat ayat yang keempat, muka surat 578. Ayatnya adalah inna a'tadna lil kafirina. Itu sebab gunakan li. Sebab li ni lam satu baris bawah digabungkan dengan al-kafirin, digabung dengan al-kafirin. Mungkin kat sini kita akan terfikir kan, kenapa guna li? Ustaz, kenapa tak guna lamnya misalnya baris atas kan, yang kita bulatkan ni? Kenapa dibaca lil kafirin? Kenapa tak baca lal kafirin? Itu kita dah nampak beza. Sebenarnya banyak lagi contoh-contoh yang kalau kita petik mana-mana surah, itulah konsep, itulah fenomena yang kita boleh nampak perbezaan antara penggunaan lam, lam yang lam baris atas dengan li, lamnya baris bawah, yang mana kedua-duanya haraf jar. Apa bezanya tadi, tuan-tuan? Kalaulah untuk melekat dengan dhamir saja. Contohlah kan kita tak berapa cekap dhamir Dhamir pun kata ganti nama pun yang banyak-banyak ni kita tak berapa cam lagi. Tapi kalau kita jumpa dengan elemen begitu memudahkan kita lah. Nampak ada kat sini ayat 2 contohnya dalam surah Nuh. Inni lakum, sesungguhnya aku untuk kamu semua. Itu sebab guna lah, lakum. Nampak? Sebab kenapa guna lam? Kenapa guna la? Lamnya baris atas. Sebab melekat dengan dhamir. Tadi kita ada terang. Ni kena nampak. Biasanya mungkin kadang-kadang kita yang mungkin baru-baru belajar, bukan saja baru-baru belajar, tuan-tuan, kadang-kadang yang dah mungkin lama pun tak perasan penggunaan, bezanya penggunaan la haraf jar untuk bagi dengan dan li. Apa bezanya? Kalau li tu tadi kita katalah tak perlu ambil jauh pun, dalam soal Fatihah dah nampak jelas kan. Tu sebab dibaca lillah, dibacakan kita kata perkataan di sini lillah. Sebab kenapa tak baca lallah kan, sedangkan haraf jar tu ada lam baris bawah, ada lam baris atas. Kat sini guna lam baris bawah sebab melekat dengan apa-apa isim selain dhamir. Ini kena nampak perbezaan dia. Okey, baik. Jadi kita tahulah rasional kenapa guna la, walahum, dan untuk mereka ataupun bagi mereka orang-orang kafir. Kenapa tak sebut li hum contohnya? Okey. Kemudian lagi yang perlu kita tahu adalah azab. Kalimah azab di sini, azabun. Azabun ni cakap Melayu, kita kata azab ataupun siksaan, siksaan. Azim, azim.
azimun ini dia kena tambahkan yang 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 amat, yang azim ni ada juga sifat-sifat Allah, kan azim, yang maha agung, kalau kita baca tu lepas habis baca Quran, kita baca sadaqallahul azim, tuan kan. Okey, jadi azim ni kita tahulah bahawa melibatkan salah satu daripada sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah, tetapi kat sini ada kaitan dengan azab. Kat sini bukanlah azim ni merujuk kepada sifat Allah sekarang. Ada kaitan dengan azab. Azabun. Azim. Azim ni kita kata besar. Kat sini beratlah, yang amat berat. Baik. Perlu kita fikir kat sini, satu, kenapa dibaca azabun? Ni mungkin soalan-soalan yang perlukan kita kata penjelasan lah kepada tuan-tuan untuk kita nak tahu, kenapakah isim azabun ni tak ada alif lam lah, macam risyawah hujungnya tanwin, kan, itu kita tahu. Tapi kenapa azabun ni dibaca i'rabnya dengan dhammah? Kenapa tak dibaca dengan azaban, azabin? Ada beza. Macam yang saya cerita sebelum ni, dengan ibu-ibu ayah-ayah, orang Arab memandang bezanya, azabun, azaban dengan azabin itu, an dengan in, macam kita pandang dalam bahasa Melayu kedudukan, kedudukan perkataan azab dalam sesuatu ayat. Azab awal ayat macam mana, kan, azab di tengah-tengah ayat, contohnya saya melihat azab, kemudian kita kata contohnya ke atas azab, itu contohnya, kan. Jadi macam mana kita lihat perkataan ataupun posisi perkataan azab, dalam ayat bahasa Melayu yang datangnya bebas, kan, boleh awal ayat, tengah ayat, hujung ayat, begitulah sebenarnya juga kalimah azab di sini yang perlu untuk kita faham. Okey, sebelum kita bincang azab ni, saya nak tanya sedikitlah, perasan tak antara kalimah azab ni dengan azim ni, satu azim ni dia ada yang amat berat, yang kita kata yang amat pedih, begitu. Okey. Kenapa azimun ini kita tambahkan yang, tuan-tuan? Sebab dia termasuk dalam bab, saya tunjukkan sedikit untuk kita punya rujukan. Okey. Dia termasuk dalam bab, sebenarnya dia termasuk dalam bab yang dinamakan sebagai, ikut saya tunjukkannya, saya ada tulis rasanya. Okey, ni. Okey, ini kita ada berikan sedikit panduan lah, apa yang kita nak terangkan. Okey, sekarang ni kalimah azimun ini yang amat berat maksudnya ataupun yang amat pedih, dia ada yang. Kenapa? Sebab sebenarnya azimun ini adalah sifat. Sifat ni Arab kalau menyebut sifat ataupun juga disebut sebagai na'at. Dia ada dua. Mesti satu yang terlintas pada kita lah. Azimun ni azab, azabun azim, azab yang pedih ataupun yang amat berat. Kenapa azimun ni ada yang? Kita pun boleh fikir secara rasional, secara relevan pun, azimun ini adalah sifat kepada azab. Jadi azimun ini daripada sudut i'rab, kan, kalau kita nak bawa kepada perbincangan berkaitan i'rab, fungsi perkataan, fungsi perkataan itu apa, fungsi perkataan ini apa, maka azimun ini termasuk dalam
fungsi perkataannya yang mana berperanan sebagai sifat ataupun Arab menyebut sebagai na'at. Baik. Kedua-dua ini maknanya sama, sifat na'at sifat sama. Dia kan kalau kita nak fahamnya sangat mudah. Satu dia macam cakap dia macam yang kita faham dalam bahasa Melayu lah adjektif. Adjektif macam contoh kita kata kereta. Apa sifatnya? Yang mahal, yang cantik, yang besar, itu sifat. Baik. Kenapa kita perlu bincang begini? Bila kita faham perkataan tu sifat, dia punya baris mesti just follow. Dia ikut. Baris apa ni? Saya ulang. Macam mana kita nak cam perkataan tu sifat? Kalau contohkan kita lihat isim ni dengan isim sebelumnya, kata nama ni, contohnya kata nama Azim itu dengan kata nama Azab ada persamaan. Persamaan tu dia ada 4 persamaan lah. Dia ada 4 persamaan. Lebih kurang. Kalau ini cara kita nak tahu bahawa perkataan itu fungsi i'rabnya sifat ataupun na'at. Itu maksud saya. Contohnya Azim ini sekarang, tuan-tuan. Sebab kenapa? Azim ini ada tak persamaan dengan sebelumnya, Azab? Sebenarnya ada 4 persamaan. Satu, kita ukur sama tak sama daripada sudut alif lam ataupun tanwin. Ya, dua-dua azabun azimun, dua-dua tak ada alif lam. Hujung kena tanwin. Maksudnya ada kaitan lah. Ada kemungkinan besar lah bahawa kalimah kedua itu, iaitu azim yang amat berat itu, berperanan sebagai sifat ataupun sebagai na'at. Kedua, apa persamaannya? Baris hujung. Ini biasa kita jumpa. Saya nanti kalau ada waktu, kita nak tunjukkan kepada tuan-tuan lah contoh-contoh yang ada dalam Al-Quran. Ya? Cara kita nak tentukan bahawa kalimah itu dengan kalimah itu, yang mana kalimah itu ada melibatkan sifat, kalimah yang kita katakan sifat itu, yang ada yang tu, contohnya azim, dengan kalimah sebelumnya, azabun azim, azab yang amat pedih, ada 4 persamaan. Ini memang Quran punya karakter perkataan. Bila mana perkataan itu berperanan sebagai sifat. Apa yang ketiga yang akan sama, tuan-tuan? Kita tahu isim ada persamaan apa? Ada persamaan jantina. Kan kalau kita tanyalah azabun azimun, ya, takkanlah kita nak kata tuan-tuan ni, takkanlah perkataan tu kita kata muannas kan? Sedangkan muannas tu macam contoh tadilah risyawah ada ta, ya, muslimah, muallimah, seorang guru. Maksudnya kalimah azabun azab dengan azim itu masuk dalam kategori muzakkar lah, kan? Muzakkar. Tak ada, kita kata tak ada ta marbuta, ya. Tak ada tambahan ta di hujung. Kalimahnya muzakkar, maskulin. Okey. Jantina sama dengan bilangan. Itu sebab saya kata 4. 4 persamaan antara perkataan dengan kalimah yang kita kata kalimah tu sifat, adjektif, na'at. Ya, azabun, azimun, dia punya bunyi sama. Ya, satu alif lam tak ada, ujungnya tanwin. Yang alif lam dengan tanwin yang saya letakkan warna hijau ni, maknanya salah satulah, ya. Ya, makna kata salah satu. Dua-dua alif lam tak ada, itu yang hujung tanwin lah, ya. Kedua hujungnya dhammah. Ketiga kedua-duanya kita kata muzakkar, ya, muzakkar. Dan kedua-duanya kalau kita tanyakan kepada tuan-tuan, kedua-duanya itu apa bilangannya? Azabun dengan azimun, kan sebab dua-dua isim. Isim mestilah ada kita kata bilangan. Satu ke banyak ke, kan? Jadi azabun dengan azimun ini
masuk dalam bilangan yang berapa? Jamak ke, macam tadi kita fahamlah kan kalimah absar ni jamak. Jadi azabun azimun ni kita nak faham macam mana. Dia mudah je, kalau tak nampak apa-apa tambahan ani ke, aini ke, tak nampak tambahan apa-apa kat ujung, tani ke taini pun tak ada, una ina pun tak ada. Macam kita fahamlah kalau perkataan ada tambahan tertentu. Ya? Tambahan tertentu tu yang kita dah letakkan sekarang. Ya? Contohnya ada ani ke, ada aini, ada taini ke, ada aini ke, ada tani, taini, ada una. Contoh macam muslimuna, muallimuna. Kalau tambahan di hujung tu, barulah kita kata bilangannya 2 ke, banyak ke, kan? Tapi kalau kita lihat sekarang, azabu dengan azimun ni, mudah katanya, dia tak ada apa-apa tambahan. Yang boleh kita kata tambahan itu yang menyebabkan kalimahnya musanna ke, kalau ada una macam muslimuna, adina, muslimin. Orang Melayu selalu sebut, ya, golongan muslimin, ya, muslimat, ya, mukminin. Itu ada tambahan ujung barulah ramai, banyak. Kan tambahan ina ke, ya, tambahan alif ta ke. Tetapi kalau kita tunjukkan kepada semua, dan kita tahu kalimah azabun dengan azimun ini tiada apa-apa tambahan. Maknanya perkataannya apa? Mufrad. Tunggal. Maksudnya azabun ni satu azab, azimun ni satu yang amat pedih. Begitu. Jadi bila kita jumpa 4 persamaan tu, maknanya kalimah yang kedua tu, ya, bila kita nampak perkataan pertama dengan perkataan kedua, ada kita kata persamaannya, ya, 4 ini, alif lam ataupun tanwin baris hujung, kita kata jantina, ya, kita kata juga bilangan. Maka ambil perkataan kedua itu, contohnya azim, kita dah tahu kan perkataan pertama, perkataan kedua ada sama. Kalau tuan-tuan jumpa begitu, ambil kalimah kedua tu, contohnya azim lah sekarang, ya. Ambil kalimah kedua, ya, ambil kalimah kedua, labelkan sebagai sifat. Sifat ni satu dia punya sifat, ya, sifat ataupun adjektif, dia punya cirinya, ya, dia just follow. Arab sebut kiranya kata macam tawabi' lah, tawabi'. Ya, pada nota saya ni, saya ada tuliskan sedikit contoh yang ringkas lah, ya. Yang ini, ya, nombor 10. Nombor 10 lebih kurang, ya. Ini sekadar nak tunjukkan istilah tawabi' itulah, ya. Apa makna tawabi' ni? Kita biasa dengar dah perkataan tawabi' ni selepas golongan para sahabat tabi'in, tabi'in, kan? Tabi' itu maksudnya ikut. Maknanya apa? Lepas kita terangkan begini, perkataan pertama, perkataan kedua itu ada persamaan. Tuan-tuannya, bila ada persamaan 4 ni, kita tahulah, ya, bahawa perkataan kedua itu sifat ataupun na'at, adjektif. Ada yang tu sebab azimun ni ada yang. Tetapi ditambahkan juga dia mestilah just follow. Apa just follow ni maksudnya? Tawabi' ni, kalau perkataan itu kita kata sifat, ya, sifat, contoh macam azimun itu, ya, dia punya hujung ni, kan kita kan fokus kepada i'rab. I'rab ni perubahan huruf hujung, ya, baris hujung, azimun, aziman, azimin, begitulah. Itu yang kita tanya, kenapa azimun sekarang? Sebab perkataan ni sifat. Sifat cirinya just follow. Tawabi'. Apa makna just follow tawabi' ni? Perkataan yang sifat, baris hujungnya itu, azimun, dia dhammah sebab dia just follow, dia ikut baris hujung perkataan sebelumnya. Baris hujung
perkataan azabun. Itu sebab azimun. Kerana azabun ini hujungnya dhammah. Ini kita kena faham. Rational. Ya, rational. Itu sebablah kadang-kadang, perasan tak tuan-tuan, bila kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, kadang-kadang ya, ada 2-3 perkataan, dia sekata je. Ada alif lam, ya, lepas tu baris hujungnya sama, ya. Lepas tu bunyi hujungnya sama. Itu maksudnya adalah melibatkan sifat. Adalah melibatkan perkataan itu yang i'rabnya berperanan sebagai sifat, adjektif ataupun karakter ataupun ciri-ciri sifatlah untuk sebelumnya. Contoh macam azimun ini, sifat yang amat berat, yang amat pedih ni sifat untuk azab, ya, azabun, azab, ataupun siksaan. Apa sifatnya? Yang amat berat, yang amat pedih. Begitu. Jadi bila kita faham azimun ini sifat, sifat ini dia punya karakter, sifat ini dia punya, kita kata apa? Dia punya ciri lah. Ya, sifat dia punya i'rab. Dia punya i'rab. Saya tuliskan i'rab lah. Ya, sifat i'rabnya kita kata just follow, ikut je. Tu sebablah azimun ini hujungnya dhammah, baris depan, kerana perkataan itu sifat. Bila sifat just follow tawabi', makna tawabi' ni maksudnya baris hujung perkataan itu, baris hujung kalimah yang berperanan sebagai sifat, dia ikut baris hujung perkataan sebelumnya. Maksudnya azimun ini di hujungnya kita nampak dia dhammah, ya, azimun di hujungnya dhammah sebab mengikut sebelumnya. Inilah ikut sebelumnya, azabun. Itu yang saya maksudkan tawabi', tuan-tuan, ya. Ini contoh, ya, contoh kalau kita baca azaban, contohnya azaban, ya, azaban, jadi apa? Azimun mesti akan berubahlah, aziman. Macam tu, ya. Kalau contohnya azabin, ya, azabin akan berubah kepada azimin. Ini kita kena jelas, ya. Kita kena faham betul-betul. Saya tak sempat nak share semua sebab kita waktu tak berapa cukup sangat, ya. Saya akan habis sampai 6 suku. Ya, ada lagi dalam 10 minit macam tu. Kita nak bincang pula tentang azabun kat sini. Ya. Kalau tadi tolong ingat kembalilah. Maksudnya bila tuan-tuan dan puan-puan nampak kan antara satu isim dengan satu isim, ini lebih kurang. Ini perkataannya ada 4 persamaan. Ada yang sama, ada alif lam je, ya. Lepas tu ada unas semua kan, ya, ada unang. Biasa dah kita jumpa, ya. Dalam contohnya dalam kita punya doa ketika tayat awalnya, ketika tayat akhir kita baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu, dia semua sama je. Nanti ada waktu nanti kita akan tunjukkan contohlah, ya, kepada tuan-tuan. Cuma yang macam tadi saya maklumkan, kalau kita jumpa perkataan tu sama, cirinya 4 itu alif lam, hujungnya sama, ya. Jantinah perkataan sama, ya. Perkataan tu bilangannya nampak sama, ya. Maksudnya perkataan yang kedua itu, ya, kalimah yang kedua itu, kita akan katalah, ya, kalimah yang kedua itu dia akan berperanan sebagai sifat. Contoh macam azim, sifat ni adjektif, na'at, tuan-tuan. Sifat ni i'rabnya paling mudah, dia akan ikut. Macam mana kita nak membariskan perkataan di hujung itu kalau perkataan itu sifat, sebab sifat ini tawabi', just follow. Dia akan follow, ikut je baris hujung perkataan
sebelumnya macam mana? Kalau azabun, perkataan sebelumnya azabun, perkataan sebelumnya ujungnya dhammah, maka kalimah yang sifat pun kenalah azimun pun kenalah dhammah. Itu sebab kita baca walahum azabun azim. Tapi kita tak dengarlah azimun sebab kita waqaf. Tapi kalau pada Quran, tuan-tuan dah nampak kenapa kadang-kadang kita nampak 4-5 ya, like 4-5 punya words yang dalam susunan semua sama je. Maksudnya itu ada melibatkan karakter adjektif, sifat. Sifat ada yang sifat ni i'rabnya ikut je perkataan sebelum tu, baris hujung kalimah sebelum. Kalimah awalnya sekali. Itu sebab bunyi sama je. Azabun, azimun, dia ada pattern dia. Baik. Apa yang terakhir yang kita nak bincang? Azabun di sini. Ya? Kenapa azabun? Okey. Yang ini saya terangkan reka ringkas. Ya? Pada formula ya, kita ada terangkanlah. Ya? Kita ada maklumkan kepada tuan-tuan. Iaitulah formulanya, kita perlu nampak bahawa lahum, ya, lahum sampai azim ni satu ayat. Lahum azabun azim, ya. Dan untuk mereka, bagi mereka orang-orang kafir, azab yang pedih ataupun azab yang amat berat. Baik. Bila kita nampak satu ayat, ya, yang ini memerlukan formula lah. Saya ada tuliskan rasanya formulanya. Okey, kat sini. Okey. Okey, inilah dia ada sedikitlah ada kita kata ada nota rujukan lah, ya, yang mungkin kita boleh guna. Okey, kat sini ini satu ya, kejap. Saya ada tuliskan rasanya. Okey. Satu yang perlu untuk kita tahu ya. Yang perlu untuk kita tahu sebenarnya ya, ayat ini ya, ayat ini saya akan terangkanlah ya, dimulakan dengan lahum ya, dimulakan dengan jar. Tadi kan kita faham lam ni kan haraf jar kan. Okey, bila kita jumpa begitu tuan-tuan ya, bila kita jumpa begitu, dia akan masuk area sini tau. Yang nombor 21 ni dia masuk area yang A ni. Nampak tak? Sebab haraf jar plus dengan isim ni maknanya adalah gabungan antara haraf jar yang kita faham dengan isim. Apa-apa isim lah. Yang lahum ni termasuk tak yang tadi yang kita kata gabungan antara haraf jar dengan isim? Lahum termasuk tak? Termasuklah kan, sebab la tu haraf jar, hum tu isim. Okey. Apa nama dia? Terus camkan nama. Kita hari ni sharekan kepada tuan-tuan nama. Istilah gabungan tu apa nama dia? Namanya frasah. Dipanggil frasah. Syibih jumlah lah. Arab sebut sebagai syibhul jumlah, frasah. Kenapa kita sebut frasah? Frasah ni kalau dalam bahasa Melayu tuan-tuan, frasah ni dia tergantung. Saya ulang, kalau ayatnya start dengan haraf jar, ayat start dengan haraf jar plus isim begitu, ambil yang haraf jar plus isim tu, la haraf jar ya, hum isim dhamir, ambil itu kita katakan dia sebagai frasah. Ayat tergantung. Ayat tergantung. Ya, ayat tergantung. Dan ya, bila kita kata ayat tergantung ya, dan ini disebut sebagai, Arab sebut sebagai syibih jumlah ya, syibhul jumlah. Kenapa kita kata ayat tergantung? Kalau kita bacakan lahum ya,
untuk mereka, bagi mereka. Tergantung tak tuan-tuan? Apa yang untuk mereka ni? Apa yang bagi mereka? Itu yang saya kata tergantung. Macam kalau kita sebutlah dalam, okeylah, contoh kita kata dalam kan. Dalam Arab sebut fi, haraf jar, plus dengan apa-apa isim lah, sekolah contohnya, dalam sekolah, kan, fil madrasah contohnya, haraf jar gabung dengan isim dalam sekolah. Tergantung. Jadi ini kita kena faham, bila ayat start dengan haraf jar, maksudnya ambil haraf jar itu dengan isim itu, la dengan hum itu, labelkan sebagai frasa, ayat tergantung. Kenapa? Ayat tergantung ni dia automatik, automatik akan menjadi sebagai, ni saya tulis kat sini. Ni maksudnya nak faham kenapa azabun itu dhammah. Kalau azimun tu kita fahamlah, kan, azimun tu sebab dia sifat, just follow objek azab, itu kita tahulah. Tetapi kenapakah azabun ini marfu' juga? Itu kita nak bincang dengan tuan-tuan dalam minit berbaki ni. Okey. Kenapa saya tuliskan kat sini lah nombor 22. Bila terdapat syibih jumlah awal ayat, maksudnya awal ayat kita ni lahum azabun azim, ada syibih jumlah lahum. Sebab syibih jumlah ustaz kata frasa, ayat tergantung, gabungan antara haraf jar dengan isim, contohnya lahum, maka apa yang disebut tuan-tuan? Maka syibih jumlah tu akan menjadi sebagai khabar. Khabar yang didahulukan. Jadi kita tambahkanlah lahum ni akan jadi kita kata khabar. Khabar tu maksudnya predikat. Kan? Khabar tu maknanya predikat. Macam contoh kita kata Muhammad, Muhammad ialah seorang pelajar. Jadi Muhammad tu mubtada'nya, subjeknya ialah seorang pelajar. Itu kita recall, ialah seorang pelajar itu lebih kepada khabar, lebih kepada predikat, penerangan, begitu. Jadi lahum tu khabar sebenarnya yang didahulukan. Khabar didahulukan. Khabar didahulukan. Okey. Dan disebut apa lagi? Okey. Satulah okey. Maka khabar yang didahulukan. Dan ini ada tambahan sebenarnya di sini. Bila khabar ni didahulukan, bila khabarnya didahulukan, makna kata mestilah ada pasangan kan, sebab kita tahu pasangan lah, pasangan khabar tu mestilah kita kata mubtada, pasangannya subjek, macam kita tahu dalam bahasa Melayu lah, subjek, mubtada, pasangannya predikat, khabar. Jadi mubtada'nya kita kata diakhirkan. Mubtada'nya diakhirkan. Begitu, mubtada' diakhirkan. Okey, saya nak tunjukkanlah Okey. Mubtada' kita belajar subjek. Mubtada' kita belajar subjek. Okey. Mubtada' subjek. Khabar tadi kita tahu khabarnya yang di awal ni lahum, untuk mereka, bagi mereka, orang-orang kafir. Tapi mesti tuan-tuan terfikirkan, mesti kita nak tahu, biasa mubtada' dulu, subjek, dan baru khabar, predikat. Tetapi kenapakah khabar yang didahulukan, iaitu lahum ni, bagi mereka orang kafir, kenapa dikedepankan? Apa hikmah dia? Apa sir dia? Saya berikan satu jawapan nanti yang paling ringkas untuk kita. Cuma sekarang ni kita nak tahulah, maknanya bila kita baca lahum azabun azim, bagi mereka
bagi orang kafir azab yang amat berat, azab yang amat pedih. Apa hikmahnya tuan-tuannya? Dikedepankan elemen lahum tu, rangkai kata frasa yang syibih jumlah tu, apa sebab dikedepankan bagi mereka ni khabar ni? Biasa subjek dulu kan, macam Muhammad, ya, subjek, mubtada dan baru. Khabarnya, predikat ialah seorang rasul, ialah seorang nabi. Jadi ibaratnya khabar tu, syarah tu, explanationnya didahulukan, iaitu lahum. Apa sir dia? Ya, apa hikmah dia? Okey. Baik. Sebelum kita bincang yang itu, azabun kat sini saya ringkaskan teruslah. Ya, azabun di sini ataupun mubtada di sini sebenarnya kita nak faham mubtada subjek, sebenarnya bila khabar itu didahulukan, maka mubtada'nya, subjeknya automatik akan diakhirkan ataupun akan diletak di hujung. Mubtada' ni maksudnya subjek, fungsi perkataan yang berperanan sebagai mubtada', fungsi perkataan yang berperanan sebagai subjek. Dia macam mana kita nak acam? Ya, hukumnya adalah marfu. Apa makna marfu? Kalau kita dengar jar, jar, majrur, maksudnya apa? Kasrah, baris bawah kat ujung. Marfu ni apa maksudnya? Dhammah, satu dhammah ke, dua dhammah ke, dia macam ni. Jadi daripada rangkai kata ataupun daripada ayat walahum azabun azim, mana agak-agak yang jadi mubtada'nya? Takkanlah ya tuan-tuan nak ambil azimun, kan azimun yang besar, kita tahu itu ada yang, itu adjektif kan, sifat. Jadi tinggal mana yang belum ambil? Tinggal kalimah azabun. Tu sebab azabun, nampak, terus menjawab. Bila kita bincang, ayat ni start dengan haraf jar. Haraf jar plus isim, frasa, syibih jumlah. Kalau syibih jumlah ni frasa tergantung ni, terus kita label syibih jumlah tu khabar, predikat didahulukan, khabar didahulukan, mubtada'nya diakhirkan, subjeknya diakhirkan. Mubtada' kita faham maknanya subjek, subjek hukumnya marfu, maka perkataan yang marfu sekarang yang boleh kita nampak adalah perkataan azabun, yang sesuai untuk kita katakan tentang perkataan yang berperanan sebagai mubtada. Ya. Itu sebab azabun, tuan-tuan, bukan azaban, bukan azabin. Apa sebab? Kerana azabun ini i'rabnya apa? Berfungsi sebagai mubtada. Subjek, kita belajar mubtada, ya, perkataan yang mubtada, ya, perkataan yang berperanan sebagai mubtada, subjek. Macam mana kita faham? Hukumnya, ujungnya marfu. Apa makna marfu? Dhammah ataupun tanwin dhammah. Itu sebab azabun, bukan azaban, bukan azabin. Okey. Baik. Kenapa disebut mubtada diakhirkan, khabar didahulukan? Maknanya kalau kita kata begitu, ya, mubtada diakhirkan, iaitu perkataan azabun di sini, azabun jadi mubtada kan? Mubtada diakhirkan. Biasa mubtada subjek di awal ayat. Jadi maknanya ulama kat sini berikan hujahan kepada kita tuan-tuan. Kenapa ulama pun berpandangan, oh sebenarnya lahum azabun azim tu, lahum tu predikat diawalkan. Yang subjeknya, fokusnya tu azab, diakhirkan. Ayat sebenarnya, ayat pada peringkat awal adalah istilah mubtada subjek, ya, khabar predikat, mubtada khabar, mubtada dahulu, barulah khabar. Biasa begitulah kan. Maknanya ayat ini ulama beri pandangan, ayat sebenarnya susunan yang biasa adalah
azabun, ya, wa azabun, dan azab ataupun siksaan ataupun kita kata azab lah, ya, siksaan yang kita kata yang berat, ya, azimun, azimun yang berat ataupun yang amat pedih, ya, yang berat ataupun yang amat pedih. Itulah mubtada'nya, subjeknya kan. Okey, itulah mubtada'nya, subjeknya iaitu azabun, azab. Okey, apa khabarnya, apa predikatnya, apa ceritanya? Tentulah untuk bagi siapa? Bagi mereka, bagi orang-orang kafir. Nampak tak? Maksudnya kalau ayat ni, kalau lepas kita faham makna tuan-tuan, kita akan nampak wa azabun azimun lahum, ya, dan azab yang amat pedih lahum, untuk mereka. Wa azabun, dan azab azimun yang amat pedih lahum, bagi mereka, bagi orang-orang kafir. Tapi kenapa? Apa dia punya sir? Apa dia punya hikmah? Kan, apa dia punya rahsia? Apa dia punya makna tersirat? Ya, apa dia punya makna tersirat yang mana Quran datangkan dahulu rangkai kata ataupun syibir jumlah frasa lahum, iaitu khabarnya, predikatnya lahum, untuk mereka, bagi mereka orang-orang kafir, yang mana diletakkan di awal, didahulukan. Apa sebab? Boleh tambah. Sebabnya apa? Ulama berpandangan untuk takhsis, untuk mengkhususkan, ya, untuk mengkhususkan. Mengkhususkan apa? Kan ini kan cerita tentang azab, ya, azab yang amat pedih, siksaan yang amat berat, ya. Azabun azim tu kita kata siksaan yang amat berat ataupun azab yang amat berat. Untuk siapa ni dikhususkan? Untuk orang-orang kafir. Jadi untuk nak timbulkan makna macam tu sebab dikedepankan untuk nak memberikan kepada pembaca ataupun untuk nak memberikan makna begitu, bahawa azabun azim, azab ataupun siksaan yang amat berat hanya akan ditimpakan khusus kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrik. Itu sebablah dikedepankan dhamir, ya, hum, lahum tu ada hum tu dhamir, hum tu mereka orang-orang kafir. Itu sebab dikedepankan, ibarat dia khususkan, dan hanya dan untuk mereka jualah, ya, walahum, dan bagi mereka jualah, untuk mereka orang kafir jualah, ya, azabun azim, azab yang amat berat, siksaan yang amat berat, khusus untuk orang-orang kafir. Itu sebab dikedepankan lahum ni. Memanglah kalau kita lihat kepada terjemahan, tuan-tuan, ya, kalau kita lihat kepada terjemahan ni, tadi bincang dikatakan lahum ni dikedepankan, ya, dan untuk mereka orang kafir jualah, ya, azab yang amat berat. Kalau kita baca sekadar terjemahan, kita tak sentuh tentang aspek i'rab, mungkin kita tak nampak elemen takhsis tu, mengkhususkan. Tapi itulah faedahnya. Tuan-tuan, itulah manfaatnya. Kenapa elemen rangkai kata tu untuk mereka tu boleh je buat ayat, kan? Dan azab yang amat berat ataupun azab siksa yang amat berat, azabun azim, untuk mereka lahum, untuk orang kafir. Tapi kenapa dikedepankan untuk mereka ni? Kalau ikut dalam bahasa Melayu pun macam tak, kita kata tak sekatalah dengan sistem bahasa Melayu. Tapi macam yang ibu-ibu ayah-ayah maklum, sistem bahasa Arab ni beza dengan sistem bahasa Melayu. Dikedepankan sesuatu perkataan tu, ya, dikedepankan haraf jar, la, plus dengan isim. Gabungan tu syibir jumlah tu lah, frasa tu rangkai kata tu lah. Dikedepankan khabar tu, dikedepankan satu perkataan tu, la dengan hum orang kafir tu, maknanya dikedepankan itu ada makna tertentu, ada makna khusus. Maksudnya untuk mengkhususkan bahawa golongan kafir, ya, untuk mengkhususkan bahawa
azab-azab yang amat berat, siksaan-siksaan yang bermacam-macam itu khusus buat orang kafir. Begitu. Jadi itulah sir ya, kita kata rahsia di sebalik mengapakah dikedepankan rangkai kata ataupun khabar lahum untuk mereka ni di awal ayat. Ini boleh kita cek dalam buku-buku Arab, tuan-tuan ya. Dalam buku-buku tafsir banyak diterangkan dengan penerangan beginilah. Okey, baik. Jadi saya bacakan dahulu. Maaf ya tuan-tuan. Okey, saya bacakan dahulu maksud ayat 7 ya, kesimpulan untuk kelas petang ni sesi 12 dengan tuan-tuan ya. Apa makna ayat penuh ya? Okey. Allah Subhanahu Wa Taala menutup ya, dan juga mengunci hati-hati orang-orang kafir dan pendengaran mereka, wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah, dan menjadikan atas pandangan-pandangan mereka, penglihatan-penglihatan mereka itu penutup ataupun penghalang, penghalang daripada melihat kebenaran. Ya, disebabkan kenapa Tuhan jadikan begitu, tuan-tuan ya? Ulama berpandangan kerana Allah mengatakan begitu kerana sifat kekafiran mereka dan sifat penolakan mereka itu ya, sifat penolakan mereka yang mana jelas menolak kebenaran daripada rasul yang mana berbentuk kenabian baginda ya, Quran, cerita tentang perkara-perkara ghaibiat, mereka tolak. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ya tidak memberikanlah taufik dan juga petunjuk kepada mereka, kepada orang-orang kafir. Oleh sebab mereka itu menolak, mereka itu menentang, maka itu sebab Tuhan kata qalbihim, sa'im, absarihim, semuanya Allah kuncikan, adanya penutup pada pandangan mereka, ghisyawah, dan di akhir itu ada dikhususkan ya tentang azab dan juga siksaan yang amat berat ya, iaitu dikatakan siksaan amat berat ini neraka jahanam ya. Azabun azim ni dikatakan yang dimasukkan daripada azab yang amat berat itu adalah neraka jahanam, tuan-tuan. Jadi neraka jahanam itu dikhususkan ya untuk orang-orang kafir ya, dan bagi mereka jualah ya, nanti mereka itu akan mendapat siksaan yang keras, siksaan yang berat, iaitu berbentuk neraka jahanam, siksaan-siksaan yang mereka akan dapat dalam neraka jahanam yang khusus kepada orang-orang kafir. Baik, kita stop sampai takat ni tuan-tuan. InsyaAllah ta'ala minggu hadapan kita akan sambung lagi sesi yang ke-13. Moga-moga banyak kita kata manfaat yang ibu-ibu ayah-ayah dapat berkaitan dengan Quran Arab, Quran Arabik. Jadi kita akhirilah kelas kita dengan doa. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illadzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin walhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah minggu depan kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah. Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. InsyaAllah minggu depan kita sambung lagi.